Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Berita Dunia RTM. Ibarat bangkai gajah hendak ditutup dengan nyiru, begitu juga keadaannya dengan Israel. Negara haram itu mengakui akan muncul sebagai sebuah kuasa nuklear. Sedar kesilapan terlepas cakap itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan muka tebal memperbetulkan semula pendiriannya. Netanyahu membuat kenyataan yang kononnya silap itu semasa merujuk tentang signifikannya perjanjian projek paip gas bawah laut Israel dengan Greece dan Cyprus dalam mesyuarat mingguan kabinet. Israel memang diketahui ramai sebagai memiliki stok nuklear yang besar. Masalahnya, ia tidak pernah langsung mengesah atau menafikan keadaan itu. Amerika Syarikat tidak merancang untuk menarik keluar askarnya daripada bumi Iraq. Perkara itu dijelaskan Setiausaha Pertahanan Mark Esper susulan laporan berbeza yang diperoleh Reuters dan agensi media lain. Media berkenaan sebelum ini melaporkan berkenaan sepucuk surat daripada tentera Amerika yang memaklumkan secara rasmi kepada Iraq tentang penyusunan semula tentera negara Uncle Sam berkenaan. Tindakan ketenteraan itu sebagai persiapan meninggalkan Iraq. Perkembangan tersebut menyusul sehari selepas Parlimen Iraq meluluskan resolusi mendesak semua askar asing keluar daripada negara itu. Ia susulan serangan udara Amerika di Baghdad pada Jumaat lepas yang diarahkan oleh Presiden Donald Trump. Mengenai surat rasmi kepada Iraq itu, ia ditandatangani oleh pegawai pemerintah yang mengetuai pasukan petugas Iraq, Brigadier General Marine Amerika Syarikat William H. Seeley III. Ketulinan surat yang dialamatkan kepada operasi gabungan bersama Kementerian Pertahanan Iraq di Baghdad itu disahkan oleh sumber tentera Iraq. Sementara itu, penduduk di Yaman mengadakan perhimpunan mengutuk serangan Amerika Syarikat di Baghdad yang menyebabkan Panglima Tentera Iran Qasim Sulaimani terbunuh. Penyokong pemberontak Houthi berarak sambil membawa gambar Qasim dan Abu Mahdi al-Muhandis. Peperangan antara pemberontak Houthi dengan Pakatan Arab yang diketuai Arab Saudi tercetus sejak 2015. Penggubal Undang-Undang Sepanyol akan mengundi hari ini dengan keputusannya dijangka sengit bagi mengesahkan pelantikan Pedro Sánchez sebagai Perdana Menteri Kerajaan Gabungan negara itu. Sánchez berpotensi untuk menang dengan sekurang-kurangnya mendapat majoriti mudah pada pengundian kedua yang diadakan di Parlimen dalam tempoh 3 hari ini. Dalam percubaan pertamanya pada pengundian Ahad lalu, pemimpin Parti Sosialis itu kekurangan hanya satu majoriti mutlak yang diperlukan bagi mengesahkan pemilihannya. Beliau mendapat 166 undi setuju berbanding 165 undi tidak, sementara 18 undi berkecuali. Kebakaran hutan di Australia. Pihak berkuasa negara itu membuka semula semua laluan jalan raya dan memulakan operasi pemindahan penduduk ke kawasan selamat daripada ancaman kebakaran. Negara itu kini masih dilitupi asap tebal dan ratusan penduduk dipercayai masih terperangkap. Kebakaran telah menjejaskan lebih 8 juta hektar kawasan di beberapa negeri. Kejadian itu turut meragut 25 nyawa. Di benua Amerika Latin pula, satu gempa bumi berukuran 5.8 pada skala Richter berlaku di selatan Puerto Rico. Ia memusnahkan kediaman selain mengubah rupa bentuk pantai di kawasan itu. Mujur, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ia merupakan siri gempa bumi kedua terbesar yang pernah berlaku di kawasan berkenaan dalam tempoh 2 minggu. Kane Tanaka kini genap usia 117 tahun. Beliau memecahkan rekodnya sendiri sebagai individu paling tua di dunia dengan menyambut hari lahirnya di rumah penjagaan warga emas di Fukuoka, selatan Jepun. Stesen penyiaran TVQ Yushu Broadcasting menyiarkan rakaman saat Tanaka menyambut hari lahirnya Ahad lalu bersama kaki tangan pusat penjagaan itu dan rakan-rakan. Beliau yang lahir jatuh pada 2 Januari dilihat mengambil secubit daripada sepotong kek hari jadinya. Sambil tersenyum, warga emas paling tua itu mengucapkan perkataan sedap dan saya mahu lagi. Pada 9 Mac tahun lepas, Tanaka disahkan sebagai individu hidup paling tua pada usia 116 tahun 66 hari oleh Guinness World Records. Sukan bola sepak Piala FA Inggeris, Arsenal mengesahkan tempat kepusingan keempat selepas menumpaskan Leeds United 1-0. Skuad The Gunners itu bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-55 sebelum berjaya meraih gol tunggal perlawanan. Jaringan kemenangan Arsenal dihasilkan penyerang muda berusia 20 tahun, Reiss Nelson.
Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.